selawat kepada Nabi Muhammad. Jadi untuk yang seterusnya saya nak bercerita mengenai doa-doa yang bersangkut paut dengan dalailul khairat. Apa dia doa-doa yang bersangkut paut dengan dalailul khairat? Jadi ini saya bukan baca semua ya. Saya ambil poin-poin sahaja. Jadi kalau tuan-tuan ada ya muslimin muslimat, kalau ada kitab ni boleh tengok muka surat 21. Muka surat 21. Saya ambil ada atas tu. Dia kata Allahumma inni abra'u ilaika min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlepas diri. Abra'u itu mana berlepas diri oleh aku, ilaika kepada kamu. Mana berlepas diri daripada makhluk kepada kamu, min hauli daripada helah aku dan kekuatan aku, ila haulika wa quwwatika kepada kepada daya kamu dan kekuatan kamu ya Allah. Aku berlepas diri daripada makhluk. Bermakna jangan ada sangkutan diri kita dengan makhluk. Minta tu dengan berkat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni ataqarrabu ilaika, sesungguhnya ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya ataqarrabu berhampir diri oleh aku menghampirkan diri ilaika kepada kamu ya Allah, bis salati dengan selawat ala nabi ala sayyidina Muhammad. Ini cara kita menghampirkan diri dengan membaca selawat ala sayyidina Muhammad. Ini cara kita menghampirkan diri. Siapa dia Muhammad? Abdika, hamba kamu, wa nabiyika, dan nabi kamu, wa rasulika, dan rasul kamu. Siapa dia? Sayyidil mursalin, penghulu segala rasul-rasul. Bukan setakat rasul. Nabi Muhammad kata apa? Ana sayyidu waladi Adam la fakhar. Aku ni penghulu segala anak-anak Adam la fakhar. Tak ada kemegahan. Wa Adam tahta liwa'i yaumal qiyamah. Bahkan Nabi Adam pun di bawah panji aku pada hari kiamat. Di bawah panji Nabi Muhammad. Jadi kita minta cara menghampir diri kita kepada Allah Ta'ala dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW wa alaihim ajma'in, di atas sekalian mereka itu rasul sekalian. Kenapa aku berselawat? Cara menghampirkan diri imtisalan di amrika, kerana menjunjung suruhan kamu ya Allah. Aku berselawat ini kerana menjunjung suruhan kamu. Wa tasdiqan li amrika, dan membenarkan bagi kamu. Sebab kita berselawat, kita nak membenarkan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia pemegang rahsia Allah Taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kata wa tasdiqan lahu, dan membenarkan bagi kamu. Wa mahabbatan fihi, dan kasih fihi. Dan kasih padanya pada Nabi Muhammad. Kerana apa kita berselawat? Kerana kasih, tanda kasih kita, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Wasyauqan ilaihi, dan kerinduan kepadanya. Atau yang kita baca selawat ni kerana rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala jadikan insya-Allah hati kita hadir. Ada kata saya tak faham Ustaz. Jangan kira faham tak faham. Dia bahasa dia yang ni kalau kita baca, bila sir selawat kita tadi masuk ke dalam diri kita, automatik dia akan timbul perasaan kasih sayang, benda yang tak boleh kita nak ceritakan. Kadang-kadang mengalir air mata kita, bergegar tubuh kita. Ya, kita pun tak faham apa benda yang kita katakan, tapi di situ ada satu rahsia. Itu orang panggil kerinduan kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Wa ta'ziman, dan kerana membesarkan liqadrihi, akan qadarnya, qadar Nabi Muhammad. Kita nak membesarkan qadar dia. Kenapa membesarkan qadar dia? Sebab Nabi Muhammad di sini wujud yang kedua. Allah Ta'ala wujud zati, Nabi Muhammad wujud idopi. Wujud idopi itu apa mana wujud idopi? Wujud yang bahasa sandaran. Jadi nombor dua mana Nabi Muhammad ni kan, sebagaimana tawasul sebahagian qasidah pada kamu ni yang diharap selepas daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kita harap apa dia? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat dengan pak kita berharap, dengan mak kita pun berharap. Bandingan dia macam itulah. Okey, wali kaunihi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlan lidzalika, ahli bagi demikian itu, demikian selawat. Sepatutnya kita berselawat ni, makna dia yang sepatutnya yang kita layak, yang kita puji. Yang kita puji. Kenapa kita puji dia? Sebab dia tu kekasih Allah Taala. Kita sayang ayah kita, kita tak puji mak kita. Kita marah mak kita, mana boleh?
Sebab mak kita tu, ya, mak kita tu Pak War, Mak War, Pak kita. Mana boleh Pak War dengan Mak War dipisahkan? Betul? Kekasih dia. Begitu juga Rasulullah, dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikata ahlan lizalika. Kalau macam tu kita berselawat. Fataqabbalha, maka terima oleh kamu ya Allah akan selawat tadi minni daripada aku. Ya Allah, apa yang aku baca ni kamu terima ya Allah, bifadlika dengan kurniaan kamu ya Allah. Tolong terima ya Allah. Selawat ni kepada Nabi ya Allah, sampaikan selawat aku ni kepada Nabi Muhammad. Waja'alni, dan jadikan oleh kamu akan daku min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan oleh kamu akan daku ni daripada kalangan hamba-hamba kamu yang soleh. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni orang-orang yang soleh. Wa wafiqni, dan beri taufik oleh kamu akan daku li qiraatiha, bagi membaca dalailul khairat ni, selawat ni alad dawam, di atas berkekalan. Ya Allah, kekalkanlah aku membaca selawat ni sentiasa, hari-hari kita boleh baca selawat. Kita minta awal-awal lagi. Dengan apa? Tawasul. Bijahihi indaka, dengan kemegahannya Muhammad indaka di sisi kamu. Mana kita bertawasul dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkekalkan kita boleh hari-hari membaca selawat Nabi Muhammad dalailul khairat ni kita minta. Kan? Dengan kemegahan Nabi Muhammad SAW di sisi kamu. Nabi Muhammad tu megah. Orang dia megah. La fakhar, Allah Nabi kata, tak ada kemegahan. Ana sayyidu waladi Adam, aku ni penghulu segala anak Adam. La fakhar, tak ada kemegahan langsung. Siapa lagi nak megah? Atas Nabi Muhammad, siapa lagi nak megah? Atas Nabi Muhammad Allah Ta'ala je lah. Yang kita ni semua wujud kita zilli. Kalau dah zilli tu Muhammad, Nabi Muhammad tu yang di atas dia, segala-galanya dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, itu doa. Buka muka surat sebelah. Doa lagi. Tengok baris yang kedua. Ilahi. Cuba ya. Ilahi bijahi nabiyika. Ya Allah ya Tuhanku, bijahi, dengan kemegahan nabi kamu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam indaka, di sisi kamu. Wa makanatihi ladaika, dan tempatnya Nabi Muhammad tu ladaika, di sisi kamu. Nabi Muhammad tempatnya di sisi Allah Ta'ala. Baik itu dia orang yang memandang tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak putus-putus. Kan, kedudukan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat. Wa mahabbatika, dan kasih kamu baginya. Kamu kasih kepada Nabi Muhammad. Dan wa mahabbatihi laka, dan kasihnya Muhammad bagi kamu. Allah Ta'ala kasih Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tu kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bertawasul. Wa bisirril ladzi bainaka wa bainahu, dan dengan sir, rahsia. Saya dah sebut pada yang lalu, sirrul asrar itu Allah. Sir dia siapa? Nabi Muhammad. Kalau sirrul sirri, sirrul asrar itu makhluk, tapi yang menambahnya sir juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal, pertambatan di antara asrar dengan sirri ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bertawasul, dan dengan rahsia itu yang kita berselawat. Kalau selawat nuri zati, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam dan berkat kepada Nabi Muhammad. Siapa dia? An-nuri zati, nur yang bahasa zat. Asir risari, rahsia yang berjalan atau rahsia yang mesra. Pisa iril asma'i wasifati, pada sekalian nama-nama dan sifat-sifat. Apa mana nama dan sifat? Zuhir dan batin, itulah rahsia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahsia. Rahsia mana? Rahsia alladzi bainaka wa bainahu, yang di antara kamu wa bainahu wa baina Rasulillah. Oke. Minta apa? As'aluka, memohon oleh aku akan kamu, antusalliya, bahwa menselawat oleh kamu, wa tusallima, dan memberi salam oleh kamu, alaihi ala nabi wa ala alihi wa sahbihi, dan di atas keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Wa dha'ifillahumma, ya Allah ya Tuhanku, gandakan oleh kamu mahabbati, akan kasih sayang aku, bihi bin nabi. Lipatkan, gandakan sayang, kasih sayang kita. Kalau hari ini kasih sayang aku banyak nih, ya Allah tolong bagi lebih lagi, lipat, gandakan. Sampai kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad ini tak berbelah bagi. Wa'arifni, dan beri ma'rifat oleh kamu akan daku bihaqqihi, dengan haknya, dengan hak Nabi Muhammad. Jadi kita minta Allah Ta'ala bukakan ma'rifat dengan sebenarnya Nabi Muhammad. Ini bertawasul sebenarnya.
dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, ya Allah, berilah aku makrifat kepada kamu ya Allah. Nah, kita bertawasul. Wa rutbatihi, dan martabatnya martabat Nabi. Wa waffiqni, dan beri taufik oleh kamu akan daku litibaihi, untuk mengikut akan dia, akan Nabi Muhammad. Beri taufik. Apa makna taufik? Khalqu qudrati ta'ati lil abdi, menjadikan kekuatan taat pada hamba. Jadi Allah Ta'ala jadikan kekuatan dalam diri kita untuk kita mengikut syariat Nabi Muhammad, zuhir dan batin. Wal qiyam bi adabihi, dan melaksanakan dengan adabnya, adab Nabi Muhammad. Kita minta apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada mana akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat mahmudah sebagai kenyataan bagi pujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita dapat kita melaksanakan zuhir dalam diri kita sifat-sifat mahmudah. Wa sunnatihi, dan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita minta. Lepas tu dia minta lagi apa? Wajma'ni, dan himpunkan oleh kamu akan daku alaihi ala mahabbati, di atas kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Tengok. Apa dah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita di hari akhirat, walaupun kita tak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita duduk sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak apa lagi kita kalau kita dah duduk sekali dengan Nabi Muhammad? Tak ada apa dah. Nikmat sebesar-besar nikmat. Itu dia kata wajma'ni alaihi. Wa matti'ni, dan beri nikmat oleh kamu akan daku bi ru'yatihi, dengan memandang akan dia, akan Nabi Muhammad. Tengok, kita minta, ya Allah, beri nikmat oleh kamu bi ru'yatihi, dengan memandang, melihat Nabi Muhammad. Kita melihat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan paling tidak insya-Allah, mudah-mudahan ketika hampir ajal kita, insya-Allah mudah-mudahan kita banyak berselawat pada Nabi Muhammad, hadirnya Nabi Muhammad SAW ketika kita hampir ajal, dapat memandang. Barang siapa man ra'ani yaqazatan pasayarani, mana pasayarani yaqazatan, barang siapa dapat memandang aku secara nyata, dia akan melihat aku secara nyata. Bahkan kita mengaji dalam kitab hakikat, martabat Nabi Muhammad ini menempati martabat sifatillah. Tahu martabat sifatillah? Kalau dia martabat sifatillah, sifat dengan zat boleh pisah tak? Tak boleh pisah. Jadi kalau kita dah duduk bersama dengan Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, tak ada apa, tak terpisahlah kita dengan zat Allah Subhanahu wa taala memandang. Wa as'idni, dan bantu oleh kamu akan daku. Bantu oleh kamu akan daku bi mukalamatihi, dengan berbicara akan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat berbicara dengan manusia yang agung nih, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bandingan dia kalau kita berbicara dengan Nabi Muhammad, bermakna kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan Allah Taala. Ya Allah, tolong bantu. Yang ni sama ada di hari akhirat ataupun di atas dunia. Macam mana kita berbicara dengan Nabi Muhammad? Ini yang kita syuhud ni. Di hati kita terdetik tak? Allahu, bila kita memandang seluruh alam. Terbuka. Bantu ya Allah. Jadi bukakanlah jalan syuhud aku di dunia, bukalah jalan syuhud aku di hari akhirat. Untuk apa? Untuk aku bersembang-sembang berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warfa' anni, dan angkat oleh kamu anni daripada aku al-alaiqa. Apa dia? Sangkutan hati kepada selain daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong buanglah hijab-hijab yang hati aku tersangkut kepada benda tersebut, yang menyebabkan aku ni tak terpandang kepada Nabi Muhammad, tak terpandang kepada kamu. Ya Allah, tolong angkat ya Allah. Aku tak mau. Walaupun nampak gah di atas dunia, tapi sengsara di hari akhirat, tak payah ya Allah. Biar hidup sengsara di atas dunia, tapi hijab-hijab al-alaik ni tak ada di dalam diri kita. Minta tolong Allah Ta'ala angkatkan. Wal awaiqa, dan segala perkara yang memalingkan. Perkara yang memalingkan, minta tolong Allah Ta'ala buangkan perkara yang memalingkan hati kita daripada memandang Allah, memandang Rasulullah. Tolong ya Allah, jangan kamu palingkan hati aku daripada memandang selain daripada Allah dan Rasul. Kita minta. Wal wasaita, dan perkara yang menengahi. Ini perkara yang menengahi. Contoh dinding tu. Dengan sebab ada dinding, saya tak nampak di sebelah sana, saya terpandang kepada dinding tu. Itu orang panggil wasait. Jadi jangan jadikan macam tu ya Allah. Kalau dinding ni ibarat, ya Allah, buang ni dinding ni ya Allah, supaya aku nampak di sebalik sana. Apa mana? Aku ternampak rahsia Allah, ternampak rahsia Rasulullah SAW. Kita minta macam tu. Wal hijaba, dan hijab.
Wasyannib sam'i. Nah, wasyannib, dan subangkan oleh kamu. Tahu subangkan? Letak subang bermakna ibarat dekat. Dan subangkan oleh kamu sam'i, pendengaran aku, ma'ahu, serta Nabi Muhammad tu, bila zil khitab, dengan kelazatan khitab. Mana kelazatan khitab Allah Subhanahu wa taala, bila manusia berbicara dengan Allah taala dengan sifat perkata Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Yang tu bila Allah taala buka, ya Allah, dengan apa kita nak boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan Nabi Muhammad. Kalau sir Muhammad tu tak ada, boleh kita dengar? Tak ada. Itu yang dia kata sumbangkan. Maksud kata sumbangkan, sangkut oleh kamu ya Allah rahsia Muhammad pada telinga aku, supaya aku dapat mendengar kelazatan khitab, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa berkata-kata kepada Allah taala. Allah taala tak jadikan kalam nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kalam yang tak ada huruf, tak ada suara, yang kita dengar dengan kenyataan sifat ma'ani. Siapa yang membawa sifat ma'ani tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Faham ya? Wahai ini, dan persiapkan oleh kamu akan daku. Hayyi ini mana persiapkan, bagi aku ini sentiasa bersedia, lit talaqi minhu, supaya berjumpa daripadanya, daripada Muhammad ni, supaya aku dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah bertemu dengan Nabi Muhammad, dapat bertemu dengan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Wa ahilni, dan jadikan oleh kamu akan daku ni ahli li khidmatihi, bagi khidmat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya apa? Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang membawa syariat Nabi Muhammad untuk maslahat muslimin muslimat. Kita minta ya Allah, walaupun sikit, setakat kemampuan kita, ya Allah jadikanlah aku salah seorang orang yang berkhidmat. Kalau dah berkhidmat kepada Rasulullah, berkhidmat kepada agama Islam, man khadam qadam. Barang siapa khidmat, dia mesti lepas ke depan. Itu perkataan ulama. Kalau kita khidmat untuk Allah dan Rasulullah, bawa syariat Allah untuk diri kita, untuk orang ramai, insya-Allah Allah Taala letakkan ke depan kita. Allah Taala angkatkan. Itu yang Nabi kata dalam satu hadis, ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama umat aku, Nabi kata, martabatnya seperti nabi-nabi Bani Israel. Kita bukan nabi, tapi kalau dia tu seseorang tu ulama, bermakna martabatnya tinggi. Kenapa? Dia membawa rahsia Muhammad, dia membawa peninggalan Nabi Muhammad, ilmu yang dia sampaikan kepada orang ramai supaya orang mengenal. Sama tak tugasnya dengan nabi-nabi terdahulu? Martabat itu Allah Taala kata, Nabi Muhammad kata seperti martabat anbiya daripada Bani Israel. Walaupun kita bukan nabi, tapi kalau kita ni ada ilmu, kepahaman, ma'rifat kepada Allah Ta'ala, ma'rifat kepada Rasulullah, kita sampaikan kepada orang lain. Masya Allah, ini hebat. Jadi kita khidmatlah untuk agama Allah, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah. Doa lagi terus, muka surat sebelah. Waja'al, dan jadikan oleh kamu salawati, selawat-selawat aku yang aku baca selawat tadi, alaihi, di atas Nabi Muhammad tu, nuran nairan, cahaya yang terang. Ini orang panggil sir dia ni, cahaya yang terang, kamilan, yang sempurna, mukammilan, yang menyempurnakan. Apa juga kekurangan-kekurangan kita ni, dengan sebab nur tadi, Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sempurna. Sempurna ma'rifat kita dengan sebab selawat kepada Nabi Muhammad. Mungkin kadang-kadang kita mengaji sikit, tapi yang Allah Ta'ala bukakan tu banyak. Itu orang panggil kamilan mukammilan, tahiran mutahiran, suci lagi menyucikan. Bila hati kita suci, lagi menyucikan, bermakna dah bersih, lagi membersihkan. Mana membersihkan ke orang lain, manfaat, limpahan yang ada pada kita daripada sir-sir Muhammad sallallahu alaihi wasallam melimpah mengenai orang lain. Itu Allah Taala jadikan. Mudah-mudahan dengan selawat kita tadi, kan? Mahyan, selawat tadi mahyan, menghapuskan kulla zulmin, tiap-tiap kezaliman. Apa makna kezaliman? Kezaliman orang lain kepada kita atau kezaliman kita sendiri? Mana kezaliman? Kita banyak dah buat zalim. Banyak buat zalim. Saya tak pukul orang, saya tak ambil barang orang. Zalim ni wad'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tak kena pada tempat dia. Zalim. Allah Ta'ala jadikan nafas kita ni untuk apa? Untuk ingat Allah Ta'ala. Tidak. Berapa banyak waktu yang sehari berlalu yang kadang-kadang
nafas tersebut berlalu percuma, tak ingat Allah Ta'ala. Zalim tak batin? Zalim tu namanya. Zalim. Jadi kita minta dengan selawat tadi, apa juga kekurangan tadi, ya Allah tolong hapuskan. Berkat selawat tadi. Ya kita pun mengaku, saya pun takkan kita kata 24 jam. Kadang rasa tak mampu nak buat. Kalau bukan kurnia Allah Ta'ala, kita tak mampu nak buat. Bermakna itu satu kesalahan tak? Satu kesalahan. Tapi dengan berkat selawat yang kita baca, segala kesalahan tadi minta Allah Ta'ala hapuskan. Tu besar tu fadilah dia. Jangan mengaku kita hebat, aku ni 24 jam ingat Allah Ta'ala aja. Kalau Allah Ta'ala bagi, itu rahsia Allah Ta'ala dengan kita. Tapi mengaku je lah, memang sungguh kita tak time kita ketawa dengan orang. Adik, boleh ingat saya tanya? Tak. Salah tak? Zalim tak tu? Zalim. Okey ya? Zalim, zulmin wa zulmatin, dan kezaliman. Zulmin wa zulmatin. Silap tadi ya. Zulmatin, zulmin, kezaliman, wa zulmatin, dan kelam, kegelapan. Minta Allah Ta'ala hapuskan kegelapan. Apa makna kegelapan? Summa radadnahu asfala safilin. Ayat awal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Kami jadikan manusia secantik-cantik kejadian, tapi summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan mereka pada serendah-rendah martabat. Ini orang panggil zulmah, kegelapan. Sebagai ujian bagi diri kita. Siapa dia makhluk yang terpilih, siapa dia makhluk yang Allah Ta'ala nak singkirkan, yang Allah Ta'ala tak mau pilih. Mudah-mudahan dengan berkat selawat tadi, kegelapan tadi Allah Ta'ala hapuskan. Bila hapus gelap, timbul terang kan? Lagu P. Ramlee punya kan? Bila habis gelap, timbul terang. Ini bila timbul terang, dia akan dapat jalan nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah ya. Dan minta lagi apa? Dengan selawat tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan apa? Wasyakin, dan keraguan. Ini syak dalam hati kita, na'udzubillah. Meragukan Allah Ta'ala, meragukan Rasulullah, meragukan syariat Allah Ta'ala. Wasyirkin, dan syirik. Kita minta Allah Ta'ala hapuskan syirik. Sama ada syirik dari jali atau syirik dari khafi. Wa kufrin, dan kekufuran. Wazurin, dan bohong. Kita minta Allah Ta'ala hapuskan pembohongan. Macam mana pembohongan? Mulut kita kata cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi di hati kita tak berselawat. Di hati kita tak mengenal batin Rasulullah. Ya, habis bohong tak benda ni? Bohong. Ustaz-ustaz mengajar, Masya Allah, hebat cerita macam ni. Kalau dia tak mengenali batin bagi Muhammad, hamba cerita apa sebenarnya nak tanya? Hamba cerita apa? Bercerita pahala, bercerita zuhud, sabar, syukur, nak beramal. Bukan dia. Segi ilmu boleh bercerita, saya kata tak salah. Tapi nak mempraktiskan benda-benda tersebut, itu semata-mata kurniaan. Kurnia Allah Ta'ala itu daripada mana? Sir yang Allah Ta'ala letakkan di dalam roh kita, baru kita mampu nak beramal. Macam mana zuhud, macam mana redha, macam mana syukur, macam mana segala sifat-sifat mahmudah. Tak usah sembanglah aku bercerita, dia kata aku mengaji penawar bagi hati serta dapat sanad, dia kata sanad sampai kepada pengarang. Ambillah sanad dia kan. Kita pun tak heran sanad-sanad macam tu. Kalau tak betul-betul mengenali Rasulullah, tak usah bercerita sanad dengan kita. Buat apa nak bangga macam tu kan? Okey. Wa kufrin, wa zurin, wa wizrin. Wizrin apa makna dosa? Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita, yang kita lupa mengingati Allah Ta'ala, ataupun dosa kita menyakiti orang lain, dosa yang kita tak sedar, dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala dosa ni dengan berkat selawat mahi ni, ya Allah tolong hapuskan ya Allah. Waja'alha, dan jadikan oleh kamu dia akan selawat tersebut sababan litamkhisi, akan sebab litamkhisi, bagi bersih. Dengan selawat yang kita baca ni, mudah-mudahan jadi bersih hati kita. Wa marqan, dan ternaik. Marqan mana ternaik? Li'ana labiha, supaya mencapai oleh aku, ni kita ni, biha, dengan selawat tersebut, a'la maqamil ikhlas, setinggi-tinggi maqam ikhlas. Apa setinggi-tinggi maqam ikhlas? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, terpandang kepada Allah, terpandang kepada Rasulullah atas jalan syuhud. Itu orang panggil setinggi-tinggi ikhlas. Kita minta dengan berkat selawat kepada Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala angkatkan kita ni untuk mencapai dengan selawat tersebut setinggi-tinggi maqam ikhlas. Nah, apa lagi? Setinggi-tinggi maqam ikhlas. Wat takhsis, dan setinggi-tinggi maqam takhsis, mana ketentuan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana yang maqam paling tinggi?
syurga qurba. Yang selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku minta kepada kamu al-mawaddata, kasih sayang, wa murafaqatan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qurba, dan bersama duduk sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qurba. Habis bila dah sampai di situ tak ada apa dah. Ini dengan berkah selawat. Dah Allah Ta'ala bukakan takhsis tadi, hatta la yabqa fiyya, sehingga tiada kekal pada aku rabbaniyatun, mana atas bersifat tadbir tadi, li ghairika, bagi lain daripada kamu ya Allah, sehingga aku pandang semua ni, semua atas nama Rabb kamu ya Allah. Aku tak terfikir Mamat kaya, Mamat hebat, Mamat pukul orang. Siapa yang pukul? Mamat pukul. Memanglah segi zahir syariat Mamat pukul, tapi batin bagi syariat hanya afalmu ya Allah. Kamu yang menggerakkan tangan dia, kamu yang menjadikan sifat kaya dia. Hakikat itu kenyataan nama kamu ya Allah. Tapi ini dia lah kaya, tapi sebenarnya kaya itu kamu ya Allah. Betul tak? Itu Allah Ta'ala bukakan, la yabqa fiyya rabbaniyatun, tak akan terbuka pada aku ni, tak berbaki, tak tinggal pada aku ni rabbaniyatun, keadaan tadbir tadi, li ghairika, bagi kamu. Hanya kamu sahaja ya Allah yang bersifat dengan Rabb.